Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man walah. Kita teruskan lagi menyambung pada tajuk tayamum sampai pada muka surat 96. Kata pengarang at-tayammum ba'da dukhulil waqti, membincangkan tentang syarat tayamum ini mesti dilakukan selepas daripada masuk waktu. Man tawaffarat fihi asbabut tayammumi laisa lahu an yatayammama li salatil fardhati illa ba'da dukhuli waqtiha. Siapa yang mencukupi padanya sebab tayamum, siapa yang memenuhi sebab-sebab tayamum, maka dia tidak boleh bertayamum untuk sembahyang fardu kecuali selepas masuk waktunya. Jadi untuk tayamum dia mestilah dilakukan setelah masuk waktu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Mana-mana di kalangan lelaki di kalangan umatku yang mendapatkannya oleh semayang, masuk waktu semayang, maka hendaklah disemayang. Wa ayyuma adrakatni salah tamassahtu wa sallaitu, dan di mana mendapatkanku oleh semayang, bila mana masuk waktu semayang, aku akan sapu dan semayang, yakni tayammamtu wa sallaitu, aku akan bertayamum dan bersolat. Wa qad dallat riwayatani ala anna tayammuma yakunu 'inda idrakis salah. Kedua-dua riwayat tersebut menunjukkan bahawa tayamum itu hanya ketika kita mendapatkan waktu sembahyang, ketika nak sembahyang. Wala yakunu idrakus salat illa ba'da dukhulil waqti, dan tidak adalah boleh sembahyang itu kecuali selepas masuk waktu. At-tayammumu likulli faridah. Yang kedua, antara perkara yang penting ialah kita mestilah tayamum itu pada setiap kali solat fardu. Dia tidak sama macam wuduk. Satu wuduk boleh dipakai sebanyak mana sembahyang fardu yang kita nak selagi tidak batal. Adapun tayamum hanya untuk satu fardu solat sahaja. Wala yusalli bitayammumi illa fardan wahidan, dan tidak boleh seorang itu sembahyang dengan tayamum itu kecuali satu fardu. Wa yusalli ma syaa minas sunani, tetapi dia boleh sembahyang apa yang dia nak daripada sunat-sunat. Sembahyang sunat tak apa. Wa kadza salatul janazah, dan begitulah juga sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah dalam bab ini, walaupun solat jenazah ini fardu kifayah, tetapi dia diilhaqkan, diletak dalam kategori seumpama sembahyang sunat. Maka boleh seorang itu bila dah disembahyang fardu, dia boleh gunakan tayamum yang sama untuk sembahyang solat jenazah. Tidak perlu dia bertayamum baru. Fa idza arada an yusalliya fardan akhara tayammama. Apabila seorang itu nak sembahyang fardu yang lain, masuk waktu maghrib, dia bertayamum. Kemudian nak sembahyang masuk waktu isyak, dia perlu tayamum yang lain. Wa illam yuhdith, walaupun dia belum berhadas, ba'da tayammumihil al-awwal, selepas daripada tayamum yang pertama. Selepas tayamum yang pertama, dia belum berhadas apa-apa. Masuk waktu sembahyang yang seterusnya, dia perlu ulang balik tayamum tersebut. Wa sawa'un kanati salatu adaan am qada'an, sama ada sembahyang itu sembahyang ada, sembahyang tunai ataupun qada'. Contoh dia ada 4 qada' waktu sembahyang, maka tiap-tiap waktu yang nak diqada'kan tu, sembahyang qada' itu dia perlu buat tayamum yang baru. Rawal Baihaqi bi isnadin sahihin an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala yatayammamu li kulli salatin wa illam yuhdith. Hendaklah bertayamum seorang untuk setiap kali sembahyang walaupun tidak berhadas. At-tayammumu badalul ghusli faridah. Tayamum itu ganti kepada mandi. Yakunu tayammumu inda tawaffuri asbabihi badalal ghusli. Tayamum itu ketika cukup sebabnya menjadi ganti kepada mandi. Liman kana fi hajatin ilaih, bagi orang yang berhajat kepadanya. Kama yakunu badalal wuduk, sebagaimana tayamum menggantikan wuduk, tayamum juga boleh menggantikan mandi. Qala Allah Ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kamu berjunub, maka hendak kamu menyucikan diri, kamu membersihkan, bertaharah. Wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau ketika musafir, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang kamu keluar daripada tempat buang air,
Aw lamastumun nisa, ataupun kamu sentuh perempuan, falam tajidu ma'a, lalu kamu tidak mendapati air, fatayammamu, hendaklah kamu bertayamum. Okay. وروى البخاري ومسلم عن إمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. Kami bersama Rasulullah fi safarin, ketika bermusafir. Fasalla bin nas, Nabi semayang dengan orang ramai. Fa idza huwa birajulin mu'tazilin. Tiba-tiba dia mendapati ada seorang lelaki mu'tazilin, menyendiri, berasingan. Faqala ma mana'aka an tusalli? Apa yang menghalang kamu semayang? Qala asabatni janabatun wala ma'a. Menimpa aku oleh janabah. Aku ni datang janabah, aku berhadas besar. Wala ma'a, tapi tak ada air. Qala alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Nabi kata, kamu cukup sahaja, hendaklah kamu guna tanah, memada bagi kamu. Was-sa'id ma sa'ada ala wajhil ard. Sa'id tu apa yang naik di atas tanah, min turab, di atas bumi, daripada tanah-tanah. Maksudnya Nabi suruh gunakan tanah, yakni bertayamum. Okey, kita masuk pada perkara yang membatalkan tayamum. Mubtilatuhu, perkara yang membatalkan tayamum. Yubtilu, membatalkan at-tayammuma, wa yunkidhuhu umurun, dan membatalkan tayamum serta samalah, naqadha yang kudu, makna yang membatalkanlah. Yubtilu tayammuma wa yanqudhuhu umurun, beberapa perkara yang membatalkan tayamum itu. Apa dia? Sekarang pengarang akan sebut perkara yang mubtilatut tayammum, perkara yang membatalkan tayamum. Pertama, kullu ma yubtilu al-wudu'a minan nawaqidhi allati dhukirat fil wudu'. Setiap perkara yang membatalkan wuduk daripada perkara nawaqid. Nawaqid ni perkara-perkara yang membatalkan, allati dhukirat, yang telah disebut pada masalah wuduk. Apa yang disebut pada masalah wuduk itu samalah, itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, wujudul ma' ba'da faqdihi, terdapat air, adanya air setelah tiada air. Asal air tak ada, kemudian ada air. Ada air itu menyebabkan tayamum tu batal. Lianna tayammuma badalul ma', kerana tayamum itu ganti kepada air. Fa idza wujida al-aslu batala al-badalu. Bila ada asal, ada yang perkara yang asal, maka batallah perkara yang ganti. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim. Sesungguhnya tanah yang suci itu ialah alat bersuci bagi orang Islam. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun seorang itu tidak mendapati air 10 tahun. 10 tahun air tak ada, maka gunalah tanah itu. Fa idza wajada al-ma'a, bila dia mendapati air, falyumissahu basharatahu, maka hendaklah dia kenakan air pada kulitnya. Fa inna dzalika khair, maka itu ialah baik. Okey. Walau wajada al-ma'a ba'da inqidha'i salati, apabila dia mendapati air setelah selesai sembahyang, faqad sahhat salatuhu, maka sembahyangnya telah sah. Walaysa alaihi qada'uha, dan dia tidak perlu qada'. Wa kadza, demikianlah juga, law wajadahu ba'da syuru'ihi fi shalah, kalau didapati air setelah dia mula pada sembahyang, fa innahu yutimmuha, maka dia hanya perlu sempurnakan sembahyang, wahya sahihah, dan itulah yang sahih. Walau qata'aha, kalau dia memutuskan sembahyang, liyatawadda'a, dia bila tengah sembahyang tiba-tiba air datang, ada air. Dia tengah sembahyang, kalau dia qata'aha, dia putuskan sembahyang, dia berhenti sembahyang, liyatawadda'a, untuk dia wuduk, wa yusalli bil wuduk, untuk dia sembahyang dengan wuduk, kana afdala, maka itu lebih afdal. Cuma di sini perlu saya beri peringatan bahawa apa yang disebut di sini ini bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apabila didapati air selepas selesai sembahyang, maka sembahyangnya sah. Itu salah satu daripada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi qaul mu'tamad dia berbeza. Berbeza ni sekadar saya sebutlah, mengikut kepada keadaan. Keduanya fil hadar, fil safar. Ada dua isu. Pertamanya fil hadar, ketika berada di kampung. Maka kalau tidak ada air ketika berada di perkampungan,
di tempat menetap, maka kalau air itu dia semayang dengan bertayamum, tiba-tiba ada air, ni kena qada balik. Kena qada balik wujubul qada, kena qada balik. Adapun fis safar, kalau air itu tak ada ketika musafir, lalu dia tayamum, maka setelah selesai semayang, air itu ada. Nampak? Setelah semayang air itu ada. Adakah perlu diqada balik, ataupun bila dalam keadaan selesai dia balik kampung ke, perlu ke dia qada balik? Jawapannya tidak wajib qada. Tidak wajib qada. Kerana apa? Ulama membezakan kerana ketika hadar, ketika kita berada di perkampungan, itu nadir, amat jarang lah untuk tidak dapat air ni, amat jarang lah. Biasa perkampungan kita akan ada lah air, paling kurang kalau tersempit sekali mana pun akan ada juga air untuk bersuci. Maka ketika kerana itu para ulama membezakan, ulama Syafi'iyah membezakan bahawa kalau kita bertayamum ketika berada di perkampungan kediaman kita, maka solat itu perlu diqada setelah ada air. Adapun ketika musafir tidak perlu diqada. Cuma di sini kita lihat bahawa pengarang kita mengambil pandangan yang lebih mudah dan lebih ringan lah untuk diamalkan. Dia tidaklah maknanya salah, cuma maknanya ini bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Okey. Yang ketiga, al-qudratu ala isti'malil ma'. Jika mampu gunakan air. Kita tak bertayamum sebab apa? Sebab kita tak boleh guna air. Kerana sakit tangan. Doktor nasihatkan kawasan ni tak boleh guna air. Maka kita bertayamum. Tiba-tiba dah kita mampu guna air. Al-qudratu ala isti'malil ma'. Kaman kana maridan. Seumpama orang yang sakit. Fabari'a. Tiba-tiba dia dah sembuh dah. Maka batal tayamum tu. Nak semayang dia ambil wuduk. Yang seterusnya ar-riddatu 'anil Islam wal iyadzu billah. Moga Allah Taala jauhkan riddah, murtad. Itu juga membatalkan tayamum. Kenapa? Li'anna tayammum listibahati. Kerana tayamum itu untuk tujuan mengharuskan semayang. Wa hiya muntafiyatun ma'ridah, dan itu ternafi. Istibahah itu ternafi kalau dia berada keadaan murtad. Bi khilafil wuduk, berlainan dengan wuduk wal ghusli dan mandi, fa innahuma raf'un lil hadath, kerana wuduk ini mengangkat hadas. Adapun tayamum dia tidak angkat hadas, dia mengharuskan semayang. Jadi hukum pengharusan semayang ni rukhsah syarak. Apabila seorang itu murtad, maka dia telah menafikan syarak, maka orang ini dengan sendirinya tayamumnya batal. Lain dengan wuduk. Contoh, seorang itu dia berwuduk dah wuduk, tiba-tiba murtad wal iyazubillah. Kemudian masuk balik Islam. Wuduk dia tak batal lagi. Wuduk lama tu boleh pakai lagi. Faham? Wuduk lama tu masih boleh pakai kalau walaupun lepas daripada murtad masuk balik Islam, selagi mana tidak ada perkara yang membatalkan wuduknya. Adapun tayamum, sebelum tu dia tayamum, kemudian dia murtad wal iyazubillah, kemudian lepas tu sekejap dia masuk Islam. Tayamum yang dia ambil masa Islam tu telah batal dengan sebab murtad wal iyazubillah. Okey. Kemudian ini berkaitan dengan solat. Kita akan buat sedikit contohlah bagaimana mengambil tayamum dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum. Okey, kita buat demonstrasi untuk tayamum ya. Saya gunakan bedak lah supaya senang. Cuma bedak ni ini contoh ya. Okey. Siapa yang ada cincin, apa-apa yang menghalang, kena buangkan dulu cincin ni. Cuma bila tempat buang cincin ni pada tepukan yang kedua ya, pada tepukan yang kedua. Sebab tepukan kedua itu baru masa untuk kita sapu pada apa nama ni, tangan. Adapun pertama tak buang pun tak apa. Tapi kalau buang daripada awal lagi mudahlah. Okey. Contoh ya, tangan kita ni kita jarakkan. Kemudian kita nipiskan. Nipiskan dengan cara ni pun. Ataupun nafdu. Boleh. Okey. Kemudian kita tepuk. Niatkan pada tepuk itu. Kena niat memindahkan tanah. Yang kedua, kena niatkan
tayamum atau mengharuskan sembahyang dengan tayamum itu ketika sapu tu. Mula tangan kena tu kita niat dan sapukan pada anggota muka kita, dan sunat kita lebihkan sapuan ini sebagaimana dalam wuduk ghurrah, kita melebihkan sapuan kepada kepala dan bawah tekak dan juga telinga. Okey. Selesai pada sapuan yang pertama. Okay. Yang kedua, tepukan yang kedua, kita tepuk. Ini tepukan ni pastikan kita kena renggang untuk kedua, sebab kita kena pastikan debu tu kena pada celah-celah jari. Okay. Lepas tu kita sunat nipiskan debu tersebut sama ada macam ni ataupun kita tiup. Okay. Yang kedua, ni tangan kanan saya, ni tangan kiri. Gunakan jari ni, lihat ya. Lalukan pada belakang. Kemudian untuk bahagian depan ni kita pusingkan tangan kita. Pusingkan tangan dan lalukan di atas jari ni. Okey, itu satu. Ini tangan kiri pula. Ini tangan kanan. Letakkan jari-jari 4 jari tu di bawah ini. Kemudian kita pusingkan. Pusingkan demikian ya. Dan lalukan di atas jari ini. Selesai. Itu secara ringkas bagaimana untuk bertayamum. Cuma sunat-sunat yang wuduk tu buatlah sebagaimana biasa. Selepas daripada tayamum kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, dan membaca doa wuduk. Okey, sekadar itu saja untuk tajuk taharah. Kita akan selepas ini masuk kepada tajuk berkaitan dengan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.